Sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Pertandingan pantun 38 karat akhirnya bermula semula. Pantun saya pakai yang lebih dahsyat, pantun saya pakai yang lebih mantap, pantun saya pakai yang akan menang dan dapat menambat hati rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang sudah dijangka, dakwaan daripada Rafizi pasti akan dibalas oleh Najib Razak. Dan terbaru semalam saya pun ada menonton satu video daripada Lokman Nur Adam, bagaimana dia membidas kenyataan daripada Rafizi. Hebat. Aku salut dengan Lokman Nur Adam. Memang hebat. Rupanya yang kamu sebut-sebut itu Lokman Nur Adam memang hebat dan berfakta. Kamu tengoklah video dia, memang hebat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi Najib Razak tampil membidas, menyelar dan menafikan, mematahkan dengan padu sekali kenyataan daripada Rafizi. Terbaru daripada getaran.my. Getaran.my ini beritanya, Najib telah menyelar dakwaan Rafizi dengan berkata, entah dari longkang mana dia kutip fakta. Longkang sebelah belakang rumah atau longkang kat mana tak tahulah. Tapi menurut kenyataan itu, pengerusi penasihat ahli lembaga Barisan Nasional BN iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak telah menafikan dakwaan mantan Naib Presiden PKR iaitu Rafizi Ramli bahawa kerajaan sudah menyuntik berbilion ringgit ke dalam Sapura Energy Berhad SEB sejak lebih sedekat yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi dengan itu saya pula nak tunggu kalau ada bukti dakwaan daripada Rafizi yang dia kata dah berdekad kerajaan suntik bantuan dekat Sapura. Sekarang kalau Rafizi boleh membuktikan bahawa memang ada, okey. Kalau tak ada, memang. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya dakwaan tersebut tidak berasas sama sekali. Sebaliknya, beliau mendakwa suntikan sejumlah besar wang yang dilakukan menerusi Permodalan Nasional Berhad PNB ketika Pakatan Harapan PH menjadi kerajaan pada tahun 2019. Alamak, Rafizi. Kali ini, kalau ini betul, Rafizi yang kena kantoi. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak berkata, entah dari longkang mana dia kutip fakta. Kerajaan tak pernah suntik berbilion-bilion dalam Sapura. Yang suntik ialah PNB, iaitu wang ASB. Pada tahun 2019, semasa kerajaan Pakatan Harapan, untuk PNB muncul sebagai pemegang saham terbesar Sapura dengan kepentingan 40%. Ini kalilah. Katanya menerusi satu hantaran di Facebook rasmi beliau. Beliau berkata demikian bagi menjawab dakwaan daripada mantan ahli Parlimen Pandan itu yang tidak bersetuju dengan gesaan Najib agar kerajaan menyelamatkan SEB melalui Petroleum Nasional Berhad atau Petronas atau Khazanah Nasional Berhad atau Khazanah Malaysia selepas berdepan dengan risiko muflis. Malah kata Datuk Seri Najib Tun Razak lagi, tindakan itu malah kata daripada Rafizi dalam kenyataan itu, malah katanya lagi tindakan itu hanya akan menguntungkan golongan elit dan adalah tidak adil untuk membelanjakan berbilion ringgit untuk firma tersebut ketika perniagaan dan pekerja di seluruh negara turut menghadapi masa yang sukar. Itu dakwaan daripada Rafizi. Namun, walau bagaimanapun, tuan-tuan yang dihormati sekalian, Najib mengecam pemikiran Rafizi yang dilihat agak sempit dan bersifat dengki dan tidak melihat kesan rantaian ekonomi serta peluang bagi negara untuk membina kekayaan. Kata Najib Razak, menurut mantan Perdana Menteri itu, sekiranya kerajaan menyelamatkan SEB, firma tersebut boleh terus beroperasi untuk menyiapkan kontrak dan tidak lagi terdedah kepada risiko penalti lewat dari pelanggan-pelanggan. Kata beliau, selepas pulih, nilai SEB akan naik semula ke paras sedia ada, iaitu berpuluh kali ganda lebih tinggi berbanding sekarang. Dan Petronas boleh jualkan sebahagian kepentingan saham dalam firma itu untuk mengaut keuntungan yang besar.
Tambahnya lagi, ia sebagaimana Petronas telah menjual 5,11% daripada MSIC dengan nilai ringgit Malaysia 1,8 bilion pada tahun 2019 di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, dan penjualan kepentingan 6% dengan nilai 1,77 bilion ringgit Malaysia pada Disember 2020 di bawah Kerajaan Perikatan Nasional PN, katanya. Dalam pada itu juga, tuan-tuan dan puan-puan, beliau turut berkata, selepas kedua-dua penjualan saham tersebut, Petronas masih pemegang saham terbesar bagi syarikat MISC. Oleh sebab SEB bakal berjaya dipulih, maka 4 bilion ringgit Malaysia wang rakyat dalam ASB dapat diselamatkan, dan kerajaan berpotensi menjana keuntungan berpuluh bilion ringgit setelah nilai SEB pulih ke keadaan sebelum kemelutnya. Masa itu, kerajaan akan mempunyai dana yang jauh lebih besar dari kenaikan SEB, nilai SEB untuk membantu rakyat, katanya. Tambahnya lagi, pekerja SEB dan vendor-vendornya happy. Bank-bank tempatan dan tabung-tabung simpanan rakyat happy. Kerajaan happy dan pemegang amanah saham Bumiputera ASB juga happy, katanya. Memang ada fakta yang bagus. Memang aku dah kata, Najib ini memang seorang yang genius. Okey. Sementara itu, Najib turut menolak dakwaan Rafizi bahawa tindakan menyelamatkan SEB hanya melindungi golongan elit. Malah, beliau mempersoalkan sama ada pemegang ASB, pekerja SEB, ribuan vendor Bumiputera atau bank tempatan seperti Maybank dan CIMB milik Khazanah Berhad adalah sebahagian daripada kumpulan elit terbabit. Najib berkata, anak lelaki Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Mokzani, sudah tiada kepentingan dalam SEB, manakala pengasasnya Tan Sri Saril Samsudin hanya memegang kepentingan sebanyak 10% sahaja. Sebab Saril ada kepentingan 10%, lebih wajar bagi PNB rugi 4 kali ganda lebih besar dari kepentingan 40% miliknya supaya Saril tak mendapat manfaat, soalnya. Tambahnya lagi, dalam persoalan yang seterusnya, ini umpama saya lebih rela untuk rugi RM400 Malaysia berbanding bantu seorang lagi kekalkan duit RM1 Malaysia RM100. Jadi golongan elit mana yang dia maksudkan? Soalnya lagi. Najib berkata, sekiranya SEB tidak dibantu dengan kemudahan soft loan, maka sudah tentu wang seramai 10.6 juta pelabur ASB sebanyak RM4 bilion ringgit Malaysia hangus begitu saja. Malah, katanya, PNB, KWSP dan lain-lain tabung simpanan rakyat akan mengalami kerugian secara tidak langsung akibat hutang sebanyak 10 bilion ringgit Malaysia kepada bank tempatan seperti Maybank dengan 50% milik PNB. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya lagi, bukan itu sahaja, hampir 10,000 pekerjaan bergaji tinggi akan hilang, manakala kira-kira 4,500 vendor atau pembekal akan terjejas. Kebanyakannya merupakan syarikat Bumiputera. Aset-aset berharga SEB bakal dijual dengan harga amat murah, iaitu fire sales price kepada orang asing. Malaysia akan kehilangan syarikat perkhidmatan petroleum terbesar negara bagi sektor paling penting negara, katanya lagi. Susulan daripada itu, beliau berkata, tindakan tersebut tidak akan menguntungkan negara, malah turut tidak memberi manfaat bagi mana-mana pihak. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya, dan inilah beza pemikiran orang Pakatan Harapan dengan saya. Saya lebih cenderung untuk membantu dan melihat negara bina kekayaan, manakala mereka lebih suka binasa kekayaan, katanya. Sekian dah diambil daripada getaran.my, okey, dengan tajuk Najib selar dakwaan Rafizi. Entah dari longkang mana dia kutip fakta. Dikemas kini 16 jam yang lalu, diterbitkan pada 23 Mac 2022 pukul 4.41 petang. Sekian, artikel ini adalah diambil daripada getaran.my dan tidak semestinya menggambarkan pendirian dan pendapat daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah Najib Razak. Memang genius. Terbaik. Kita tunggu pula apa jawapan daripada Rafizi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.